Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kekeluargaan Malaysia Madani kepada ahli panel yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis forum yang membincangkan masalah obesiti dalam negara. Saya Nur Syazrin Natasha binti Samsudin merupakan moderator anda untuk majlis forum pada petang yang ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan comel belaka pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita iaitu dampak obesiti dalam masyarakat moden kini. Pada hari ini, semakin maju dunia kita, semakin banyak penyakit-penyakit yang datang menghuru-harakan dunia dan salah satu penyakit yang boleh mengancam populasi umat manusia, khususnya dalam negara kita adalah penyakit obesiti ini. Pada tahun 2022 sahaja, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan bahawa Malaysia merupakan negara tertinggi di Asia Tenggara yang mempunyai kadar obesiti iaitu sebanyak 15.6%. Hal ini amat menggerunkan kita kerana obesiti mampu membawa kepada penyakit-penyakit kronik yang lain. Untuk makluman hadirin, masalah obesiti berlaku disebabkan oleh kurang aktiviti fizikal dan kurangnya pembakaran kalori hingga menyebabkan lemak terbentuk dalam tubuh badan manusia. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan ini, mari kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Di hadapan saya, Saudari Nur Syazwani Akmal binti Nur Afendi yang merupakan ahli panel yang pertama. Ahli panel kedua yang merupakan Saudari Megana anak perempuan Subramaniam. Ahli panel ketiga yang merupakan Saudari Nurul Wahida binti Abdul Rahim. Dan panel Saudari Nur Alisa binti Rosli yang merupakan ahli panel kita dalam majlis forum ini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kepada topik forum kita tentang dampak obesiti dalam masyarakat moden kini. Sidang hadirin, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kadar obesiti dalam negara sehingga memberi kesan hebat terhadap laporan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi Malaysia? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya untuk mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita iaitu Saudari Nur Syazwani Akmal binti Nur Afendi. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang punca-punca yang berlaku. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Bagi pandangan saya sendiri, masalah berlebihan berat badan atau lebih dikenali sebagai obesiti ini akan mempengaruhi kualiti hidup masyarakat moden pada masa kini. Berdasarkan data yang diperoleh telah menunjukkan bahawa populasi obesiti masyarakat di Malaysia berada pada kadar 44.7% iaitu daripada jumlah populasi umum. Berikutan dengan perkembangan teknologi dunia, jumlah populasi individu dalam kalangan masyarakat yang mengalami obesiti juga meningkat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti amalan pemakanan yang tidak seimbang, gaya hidup yang tidak aktif serta masalah daripada hormon dan genetik keluarga. Justru, hal ini mendorong kepada wujudnya masalah berat badan berlebihan atau obesiti dalam kalangan masyarakat moden pada masa kini. Pertama, faktor yang mempengaruhi masalah obesiti ini adalah gaya pemakanan yang tidak seimbang. Gaya pemakanan yang tidak seimbang bermaksud ketidakseimbangan dalam pengambilan makanan yang melebihi daripada saranan jumlah kalori harian seperti yang dinyatakan pada piramid makanan yang kita boleh dapati di klinik, farmasi ataupun hospital. Pengambilan karbohidrat dan makanan berlemak secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan pada kebarangkalian untuk mendapat masalah lebihan berat badan. Dalam pada itu, gaya pemakanan yang tidak seimbang seperti pengambilan makanan segera turut mendorong kepada berlakunya masalah obesiti.
Hal ini kerana kebanyakan makanan segera mempunyai kandungan gula, kandungan lemak dan juga kandungan garam yang tinggi. Oleh itu, berikutan daripada kandungan makanan segera, kajian telah membuktikan bahawa kandungan kalori makanan segera adalah 55% lebih banyak daripada makanan yang dimasak di rumah. Faktor yang kedua yang mempengaruhi wujudnya masalah obesiti dalam kalangan masyarakat moden pada masa kini ialah gaya hidup yang kurang aktif, iaitu kurang melakukan aktiviti fizikal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah menyarankan kepada individu untuk melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit untuk seminggu. Pengambilan kalori yang berlebihan daripada jumlah yang sepatutnya akan menyebabkan berlakunya lebihan kalori itu disimpan di dalam badan manusia yang membentuk lemak. Sebagai contoh, pada masa kini, kita dapati golongan remaja mereka lebih gemar untuk melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah pada waktu lapang mereka. Buktinya, kita akan sering melihat remaja pada masa kini lebih cenderung untuk melepak, merokok serta merayau-rayau menaiki motosikal pada waktu petang seperti tiada arah tujuan. Pendek kata, jelaslah bahawa masyarakat yang kurang mengambil berat akan kepentingan aktiviti fizikal dan tidak gemar untuk melakukan aktiviti seperti sukan dan riadah akan menyumbang kepada peningkatan masalah obesiti dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, faktor yang kita dapati yang boleh dan mampu untuk mempengaruhi peningkatan masalah obesiti dalam kalangan masyarakat pada masa kini adalah masalah hormon dan sejarah penyakit genetik keluarga. Penyakit genetik keluarga juga mampu untuk mempengaruhi peningkatan masalah obesiti dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana penyakit genetik yang dimiliki oleh keturunan keluarga juga mampu mempengaruhi kerana seseorang yang dilahirkan dengan genetik yang menyebabkan berat badan berlebihan, misalnya seperti sindrom Prader-Willi, akan menyebabkan seseorang itu berasa kelaparan yang melampau. Hal ini berlaku disebabkan oleh sindrom ini memiliki gangguan genetik yang berlaku pada DNA seseorang. Selain itu, sindrom metabolik juga boleh menyebabkan berlakunya masalah obesiti. Bagaimana sindrom ini mempengaruhi adalah dengan kebiasaannya masyarakat ataupun seseorang yang memiliki sindrom ini, mereka mendapat sindrom ini daripada keturunan keluarga, sejarah keturunan keluarga mereka yang memiliki berat badan berlebihan. Sebagai contoh, jika salah seorang ibu atau bapa mereka memiliki berat badan yang berlebihan, maka anak-anak mereka yang lain juga akan ada kebarangkalian untuk mempunyai berat badan yang berlebihan juga. Oleh itu, benarlah bahawa masalah genetik dan hormon juga mampu untuk mendorong terhadap pembentukan dan peningkatan masalah lebihan berat badan dalam kalangan masyarakat kita. Itu sahaja daripada saya berkaitan faktor wujudnya dan faktor yang mempengaruhi masalah obesiti dalam kalangan masyarakat kita. Saya harap jawapan saya berikan ini dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari moderator dan penonton yang hadir. Terima kasih. Terima kasih saudari Syazwani. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang kemungkinan punca-punca obesiti yang berlaku dalam negara di mana pandangan saya merupakan faktor yang benar daripada saudari panel pertama kita. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Meghana Anak Perempuan Subramaniam, tentang bagaimana obesiti dapat memberi impak kepada kesihatan jangka panjang masyarakat, khususnya dari segi fizikal. Silakan saudari Meghana. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Obesiti telah menjadi isu yang serius dalam masyarakat moden kita hari ini. Dalam beberapa dekad terakhir, kecenderungan terhadap gaya hidup yang kurang aktif dan pemakaian yang tidak seimbang telah mengakibatkan peningkatan kadar obesiti di dalam kalangan pelbagai usia. Dalam perbincangan hari ini, saya akan mengimbas beberapa dampak negatif obesiti dalam masyarakat moden kita hari ini. Pertama kali, mari kita bincang mengenai masalah jantung seperti hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi adalah penyakit kronik yang sering dikaitkan dengan obesiti.
Hubungan antara obesiti dan penyakit jantung ini telah menjadi subjek kajian yang penting dalam bidang kesihatan obesiti. Seringkali dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Berat badan yang berlebihan iaitu obesiti boleh meningkatkan tekanan pada sistem vaskular seseorang, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Proses ini meningkatkan risiko tekanan darah tinggi yang seterusnya membawa pelbagai komplikasi jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga, terdapat hubungan rapat antara obesiti dan risiko mengembangkan penyakit kencing manis ataupun diabetes. Obesiti seringkali menjadi faktor risiko utama diabetes type 2 yang mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efisien atau tidak menghasilkan insulin yang mencukupi. Apabila seseorang mengalami obesiti, terdapat peningkatan jumlah lemak dalam badan, khususnya lemak visceral yang terletak di sekitar organ dalam. Lemak tersebut boleh mengganggu fungsi insulin, hormon yang mengawal penggunaan gula dalam darah oleh sel-sel tubuh. Akibatnya, sel-sel tidak dapat menyerap glukosa dengan baik di dalam darah, yang menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Obesiti juga memberi impak yang signifikan terhadap aspek psikologi seseorang. Individu yang mengalami masalah berat badan yang cenderung mengalami kesan psikologi yang merumitkan seperti kemurungan dan kekurangan keyakinan diri. Kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara obesiti dan kemurungan. Teori menyatakan bahawa stigmatisasi sosial terhadap berat badan, ketidakupayaan diri dan kecenderungan untuk dibuli berpunca dari ke arah obesiti yang akhirnya boleh menyebabkan perasaan yang mendalam yang teruk kemurungan. Ini boleh mengganggu prestasi kerja, interaksi sosial dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental yang serius. Akhir sekali, masalah pernafasan seperti asma adalah satu implikasi serius yang dikaitkan dengan masalah obesiti dalam masyarakat moden kini. Ketika seseorang mengalami kegemukan yang ketara, berat badan yang berlebihan dapat memberi tekanan pada sistem pernafasan, khususnya dalam kes asma. Obesiti boleh menjadi faktor risiko tambahan yang menyebabkan serangan asma lebih kerap ataupun lebih teruk. Kesan dari obesiti pada asma adalah kompleks, tetapi diketahui bahawa lemak yang berlebihan boleh mempengaruhi sistem imun dan saluran pernafasan, menjadikan individu lebih rentan terhadap serangan asma. Dalam perbentangan isu-isu ini, adalah penting bagi kita untuk menyadari bahawa gaya hidup yang sihat dan pemakaian yang seimbang adalah kunci kepada kesihatan yang baik. Saya harap kita semua dapat memberi perhatian serius terhadap implikasi yang mungkin akan muncul sekiranya amalan gaya hidup yang tidak sihat ini diteruskan, dan kita perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menjaga kesihatan kita dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Megana. Di atas penjelasan yang panjang lebar itu tadi. Berhubung bagi kesan-kesan yang akan muncul berpunca daripada masalah obesiti yang berlaku ini. Saya yakin dengan implikasi yang disenaraikan dapat membuka mata ramai masyarakat, khususnya para remaja yang merupakan bakal-bakal model insan yang berkualiti kepada negara terhadap isu penjagaan kesihatan tubuh badan ini. Oleh itu, soalan yang seterusnya kepada ahli panel ketiga iaitu Saudari Nurul Wahidah binti Abdul Rahim. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah obesiti yang kian serius dalam negara kita yang menurut pandangan peribadi saudari sendiri? Silakan Saudari Wahidah. Terima kasih kepada moderator. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menjayakan forum kita pada petang ini. Jadi berbalik kepada soalan moderator kita tadi, saya berpendapat bahawa banyak langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah obesiti ini. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi obesiti ialah
dengan mengamalkan senaman secara teratur. Bagi mengatasi obesiti, aktiviti ini mestilah kita laksanakan secara teratur dengan mendisiplinkan diri kita dengan melakukan senaman sekurang-kurangnya selama 20 minit dalam 3 kali seminggu. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti senaman boleh menyebabkan tubuh kita membakar lebih banyak kalori dan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Antara senaman yang boleh kita amalkan ialah senaman aerobik yang melibatkan beberapa kaedah seperti berenang, berjoging, berjalan kaki dan berbasikal. Namun, saya yakin dalam kalangan kita ramai yang kurang gemar untuk bersenam di luar kawasan rumah. Tetapi, aktiviti senaman ini bukan sahaja boleh dilakukan di luar rumah. Malah kita juga boleh bersenam di dalam kawasan rumah dengan memanfaatkan banyak alatan senaman yang mampu dimiliki yang dapat digunakan di dalam rumah seperti basikal elliptikal, spinning bike dan treadmill. Aktiviti senaman ini haruslah dijadikan rutin dalam kehidupan seharian kita semua kerana ia dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya ialah menghindari diri kita daripada masalah kesihatan iaitu obesiti. Jelaslah di sini bahawa amalan senaman teratur dapat mengatasi masalah obesiti terhadap semua pihak. Selain itu, langkah kedua yang boleh kita amalkan ialah mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang. Amalan pemakanan yang seimbang ini merupakan pendekatan yang lazim yang boleh kita amalkan oleh semua pihak. Hal ini kerana amalan pemakanan sangat mempengaruhi berat badan kita semua. Jadi, kita mestilah mengambil pemakanan mengikut jadual piramid yang telah disusun mengikut keperluan seperti kadar pengambilan karbohidrat, protein, lemak dan zat-zat makanan dalam setiap menu makanan seharian seseorang. Kita juga disarankan untuk makan mengikut waktu secara teratur iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Bagi menerapkan amalan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mengadakan kempen Pinggan Sihat Malaysia dengan slogan Suku-Suku Separuh. Hal ini menunjukkan amalan pemakanan secara seimbang dapat mengelakkan berlakunya obesiti kerana kita telah mengambil pemakanan seharian dengan jumlah yang sederhana dan mengutamakan keperluan yang lebih penting untuk kesihatan badan kita. Kita juga mengelakkan mengamalkan makanan yang berkalori tinggi seperti makanan yang berlemak, bergula dan minuman berkarbonat. Oleh itu, pengambilan makanan perlulah dititik beratkan oleh semua pihak bagi menjamin kesihatan yang sempurna dan mengelakkan masalah obesiti. Hadirin sekalian, seterusnya langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah obesiti ini ialah melalui peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan mestilah melaksanakan dasar awam yang menyokong gaya hidup sihat seperti mengetatkan peraturan seperti mengurangkan atau menghapuskan pengiklanan makanan yang tidak sihat dan minuman bergula yang berlebihan. Selain dari melaksanakan dasar awam yang menyokong gaya hidup sihat, pihak kerajaan juga boleh meningkatkan akses kepada kemudahan rekreasi seperti taman awam, laluan berbasikal dan kemudahan sukan perlulah dipertingkatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya kemudahan ini, ia dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menjalankan aktiviti secara fizikal secara berkala. Seandainya pihak kerajaan mengabaikan langkah ini, masalah obesiti akan meningkat dalam kalangan masyarakat kerana tiada pengehadan pengiklanan makanan yang di mana boleh mendorong pengambilan makanan yang tidak sihat dan ketiadaan dasar awam juga dapat menyokong gaya hidup sihat. Kesimpulannya, isu obesiti di Malaysia terus meningkat dan menjadi cabaran yang besar dalam bidang kesihatan sehingga ia mampu memberi banyak impak negatif kepada masyarakat. Jadi langkah efektif perlulah dititik beratkan oleh semua pihak bagi mencegah lebih awal. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Dengan kegawatan ekonomi masa kini, kita tidak seharusnya dibebankan dengan bebanan kewangan dalam rawatan kesihatan serta ubat-ubatan yang berpunca daripada diri kita sendiri. Semoga kesedaran yang holistik dalam masyarakat konvensional akan timbul dan kesihatan umum menjadi agenda utama di negara kita dan seantero dunia. Sekian itu sahaja daripada saya.
Terima kasih Saudari Wahida. Penjelasan yang cukup dan terperinci. Seperti yang kita dengar, masih banyak langkah yang telah diaplikasikan untuk mengatasi masalah obesiti ini. Soalan terakhir untuk Saudari Alisa, apakah saudari berpendapat bahawa langkah-langkah yang diajukan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai risiko obesiti dan mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup yang lebih sihat? Silakan Saudari Alisa. Terima kasih saudari moderator. Soalan yang menarik daripada saudari moderator akan saya simpul satu persatu. Tetapi sebelum itu, saya ingin menanyakan kepada moderator, menurut saudari sendiri, bagaimanakah kita boleh membantu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai risiko obesiti dan menggalakkan sokongan komuniti yang padu dalam kalangan masyarakat? Saya berpendapat bahawa kempen kesedaran yang berkesan yang melibatkan pelbagai media. Sebagai contoh, televisyen, radio dan media sosial yang menceritakan kisah kejayaan sebenar yang dapat memotivasikan masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan pihak berkepentingan seperti Jabatan Kesihatan Negeri dan organisasi badan bukan kerajaan dalam merancang dan melaksanakan program-program kesihatan untuk penduduk tempatan. Dan itu adalah kunci penting yang menurut pandangan peribadi saya dalam membantu meningkatkan kesedaran dan sokongan masyarakat dalam menangani obesiti dalam negara ini. Saya setuju dengan pendapat saudari moderator kerana kita semua sedia maklum bahawa kesihatan yang baik, sejahtera, sihat dan cergas adalah anugerah yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Pelbagai manfaat yang akan diperoleh daripada penjagaan kesihatan tubuh badan. Antaranya ialah dapat mengisi masa lapang, hubungan sosial sesama keluarga, rakan dan masyarakat sekeliling terjaga dan dapat menjadikan tubuh badan kita sihat dan cergas. Pertama sekali, penjagaan kesihatan tubuh badan dapat membantu kita mengisi masa lapang dengan aktiviti yang menyeronokkan dan bermanfaat. Aktiviti-aktiviti ini dapat membantu kita mengekalkan kesihatan tubuh badan dan memperbaiki kualiti hidup kita. Antara aktiviti yang dapat kita lakukan ialah berjalan-jalan di taman, berenang ataupun mendaki bukit. Berjalan-jalan di taman dapat membantu kita menikmati udara segar dan keindahan alam semula jadi. Ianya juga dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan keletihan yang dialami akibat daripada rutin harian kita sama ada bekerja ataupun belajar. Di samping itu, berjalan kaki selama 30 minit sehari dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan fizikal kita dan juga dapat membantu meningkatkan mood. Menurut beberapa kajian, berjalan kaki selama 30 minit sehari dapat membantu mengurangkan risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung, kencing manis dan obesiti. Selain itu, aktiviti berenang pula dapat membantu kita meningkatkan kekuatan otot. Ianya juga dapat membantu kita mengurangkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kualiti tidur kita. Benarlah bahawa penjagaan kesihatan tubuh badan dapat membantu kita mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan bermanfaat. Oleh itu, kita sepatutnya mengambil inisiatif untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita dan mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Seterusnya, menjaga kesihatan tubuh badan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan hubungan sosial. Dengan menjaga kesihatan, kita dapat mempunyai hubungan sosial yang lebih baik dengan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat sekeliling. Menjaga kesihatan fizikal merujuk kepada menjaga tubuh badan kita daripada penyakit dan kecederaan. Ini termasuklah menjaga diet yang seimbang, melakukan senaman secara berkala dan memastikan kita tidur dengan cukup, iaitu sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Menjaga kesihatan mental dan emosi merujuk kepada menjaga keadaan minda dan emosi kita. Ini termasuklah mengurangkan tekanan dan mengambil masa untuk berehat dan bersantai. Menjaga kesihatan fizikal dan mental membolehkan kita mempunyai keadaan minda yang sihat dan positif, yang membolehkan kita berinteraksi dan membangunkan hubungan yang lebih baik bersama keluarga.
Menjaga kesihatan fizikal juga membolehkan kita melakukan aktiviti sosial seperti bergaul bersama keluarga atau menghadiri dalam acara-acara komuniti seperti gotong royong ataupun acara kejiranan dengan lebih mudah dan lancar. Semua ini menunjukkan bahawa kesihatan tubuh badan dan mental sangat penting untuk membangunkan hubungan sosial yang berkualiti. Dengan menjaga kesihatan, kita mempunyai keadaan minda yang sihat dan positif yang membolehkan kita berinteraksi dan membangunkan hubungan yang lebih baik bersama rakan-rakan dan masyarakat sekeliling. Akhir sekali, penjagaan kesihatan tubuh badan mempunyai banyak manfaat yang penting untuk kehidupan yang berkualiti. Dengan menjaga kesihatan tubuh badan, seseorang dapat mengekalkan tubuh badan dan otak yang sihat dan cergas. Bersukan dan beriadah dapat membantu seseorang mengekalkan kekuatan tubuh badan. Contohnya aktiviti seperti berjoging, bermain badminton dan berbasikal dapat membantu mengekalkan kekuatan tubuh badan. Kesannya, seseorang dapat hidup dengan lebih sihat dan harmoni kerana terhindar daripada pelbagai penyakit yang berkaitan dengan tubuh badan yang tidak terjaga. Menjaga kesihatan tubuh badan juga mempunyai manfaat mental dan emosi yang penting. Dengan menjaga kesihatan mental dan emosi, seseorang dapat mempunyai keadaan minda yang sihat dan proaktif. Ini bermakna seseorang dapat menghadapi cabaran hidup dengan lebih baik dan tidak mudah terjejas oleh tekanan. Kesimpulannya, menjaga kesihatan tubuh badan mempunyai banyak manfaat penting bagi kehidupan yang berkualiti. Oleh itu, kita perlulah berusaha untuk mendapatkan tubuh badan yang cergas melalui amalan gaya hidup yang sihat. Oleh hal yang demikian, berdasarkan pendapat serta pandangan yang disampaikan oleh kesemua para panel pada hari ini, bolehlah untuk dijadikan sebagai teladan untuk kita semua termasuklah diri saya sendiri. Hal ini kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Walaupun pada awalnya hanya bermula dengan masalah obesiti yang dilihat kebiasaan dalam kalangan masyarakat, akan tetapi hal ini mampu menyebabkan wujudnya banyak penyakit dalam diri masyarakat pada kemudian hari. Marilah kita menjaga kesihatan tubuh badan untuk masa depan masyarakat yang sihat dan negara yang bebas daripada masalah obesiti ini. Itu sahaja daripada saya tentang manfaat dalam menjaga kesihatan tubuh badan. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada moderator. Terima kasih saudari Alisa. Sebagai menggulung yang telah diperkatakan di atas, forum ini telah membincangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang risiko obesiti, iaitu menjaga pemakanan yang seimbang dan kepentingan bersenam. Pemakanan yang seimbang dan sihat adalah faktor terpenting dalam memberikan kesihatan mental dan fizikal bagi seseorang. Sebagai seorang remaja, kita perlulah menjaga diet makanan agar ianya seimbang dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti jadual pemakanan secara konsisten yang sangat dititik beratkan dalam kehidupan seharian. Peranan keluarga dan sekolah amatlah bermakna dalam menggalakkan amalan gaya hidup sihat ini. Usaha mengatasi masalah obesiti dalam kalangan masyarakat memerlukan pendekatan yang konsisten dari pelbagai pihak dengan kerjasama masyarakat boleh bergerak ke arah mencipta generasi yang lebih sihat dan berdaya tahan demi masa depan negara. Dengan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah mengambil bahagian dalam forum yang bermakna ini. Perbincangan kita pada hari ini telah membuka mata terhadap seriusnya isu obesiti dalam kalangan remaja dan kepentingan untuk bertindak dengan kadar segera. Semoga usaha kita bersama akan membawa perubahan yang positif dalam mencipta model insan yang lebih sihat dan sejahtera. Sekali lagi, terima kasih atas penyertaan aktif para saudari dalam majlis forum ini. Semoga kita berjumpa lagi di majlis forum yang akan datang. Terima kasih kepada saudari moderator dan kesemua panel. Semoga kita berjumpa lagi dan membahaskan lebih banyak topik pada masa akan datang. Terima kasih.